Salam. Okey, kita masih lagi dalam topik bab 4 untuk sains PT3. Okey, bab 4 kali ini kita masuk kepada satu topik siri kereaktifan logam. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kereaktifan logam? Okey, kereaktif ni maksudnya kadar tindak balas logam. Logam ni dia boleh bertindak balas dengan sesuatu unsur. Dekat sini unsur yang dia bertindak balas, kita bagi contoh dia adalah oksigen. Logam-logam dalam dunia ni dia ada pelbagai jenis. Dekat sini cikgu ada senaraikan ada beberapa jenis logam iaitu kalium, natrium, kalsium sampailah besi. Sebenarnya banyak lagi logam-logam lain. Okey, jadi macam mana kita nak susun ikut kereaktifan? Maksudnya logam manakah satu lebih cepat bertindak balas dengan oksigen? Jadi dekat sini dinyatakan logam yang paling cepat bertindak balas adalah logam kalium. Jadi kalau logam kalium ni, dia akan menghasilkan nyalaan yang terang, terbakar dengan lebih cepat berbanding logam yang berada di bawah lagi daripada kalium. Jadi kalau kat sini besi lah paling bawah. Jadi besi ni dia akan terbakar dengan perlahan ataupun dia akan berbara dahulu sebelum dia terbakar. Jadi logam yang paling cepat terbakar menghasilkan nyalaan, dia adalah logam yang paling reaktif. Jadi dia paling cepat bertindak balas. Okey, dekat slide ni cikgu nak kamu salin. Okey, boleh faham Jadi logam yang paling cepat bertindak balas adalah logam yang paling reaktif. Okey. Magnesium, kita tahu magnesium ni berada antara top 4 ke atas. Jadi logam magnesium ni adalah logam paling cepat bertindak balas dengan oksigen. Besi pula dia akan menghasilkan karat apabila bergabung dengan oksigen, tapi ambil masa yang lama untuk berkarat, kan? Okey. Kat sini kita tengok. Okey, macam mana kamu kena hafal kedudukan logam tersebut? Okey, logam. Okey, logam-logam ni jangan kamu panggil besi sebab dalam logam ni dia ada besi, dia ada aluminium. Aluminium ni pun ada sejenis logam, magnesium pun sejenis logam, besi pun adalah sejenis logam. Besi ni sebenarnya adalah ferrum. Ferrum ni adalah besi sebenarnya. Dalam bahasa kimia kita panggil besi. Stannum pula dia adalah timah. Timah yang guna untuk patri tu. Kita tahu Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kalium ni kita panggil potasium. Untuk natrium pula dalam bahasa Inggeris kita panggil sodium. Kalau kamu jumpa perkataan sodium tu natrium lah. Kalau kalium pula dalam bahasa Inggeris potasium. Okey, ini dalam bahasa Melayu semualah ni. Okey, jadi macam mana kita nak hafal kedudukan dia? Okey, ahli kimia dia menggunakan logam-logam tersebut untuk bertindak balas dengan oksigen. Jadi logam paling cepat bertindak balas dia akan letak paling atas. Jadi dia nampak kalium lebih cepat bertindak balas berbanding logam-logam paling yang berada di bawah. Jadi susunan dia macam ni. Okey, argentum adalah perak. Perak. Dan paling bawah adalah emas. Aurum adalah emas. Emas adalah paling kurang bertindak balas. Jadi emas ni adalah logam yang paling stabil. Walaupun ada oksigen, dia tidak bertindak balas. Okey. Sebab itulah emas dengan perak adalah logam paling mahal dekat dunia. Dia adalah logam yang paling stabil. Logam-logam lain dia perlu adanya unsur lain untuk bergabung dengan dia. Perlu unsur oksigen barulah dia boleh jadi stabil. Berbanding perak dengan emas, dia tidak perlukan oksigen untuk menghasilkan sebatian yang mineral yang stabil. Okey. Jadi macam mana nak hafal dia? Okay, dekat sini kalium ni kamu hafal macam ni. Kalau nak kahwin mesti ada zaman bercinta. Timah pun ketawa pun ketawa ahak ketawalah berbunyi ahak. Jadi cuba hafal, kalau nak kahwin mesti ada zaman bercinta, timah pun ketawa ahak. Jadi ini adalah akronim untuk sebutan bagi kamu nak hafal benda-benda yang siri kereaktifan logam. Jadi siri keaktifan logam ni
dia semakin ke atas adalah semakin aktif. Semakin aktif. Okey, semakin aktif. Jadi kamu kena hasilkan macam ni. Jadi kalium adalah kalau, tengok, kalsium kita guna kahwin. Tengok perkataan huruf ke depan tu menghasilkan akronim untuk nombor yang kita hafal. Aluminium A depan, zinc Z depan, besi kita letak bercinta. Okey, tapi sebenarnya besi dalam kimia kamu kena ingatlah yang ni, besi adalah ferrum. Timah dalam bahasa kimia dia adalah stannum. Okey, perak dalam bahasa kimia dia adalah argentum. Emas dalam bahasa kimia dia adalah aurum. Okey, jadi inilah cara dia nak hafal. Okey, kita tengok kat sini. Reaction of metals with oxygen. Metals produce metal oxide when heated in oxygen gas. Jadi maksudnya logam ni dia akan bertindak balas dengan oksigen dan menghasilkan logam oksida, menghasilkan produce metal oxide. Jadi dekat sini logam bergabung dengan oksigen akan menghasilkan logam oksida. Contoh dekat sini dia bagi logam dia adalah aluminium. Kalau aluminium bergabung dengan oksigen, jangan lupa ya, slide yang tadi kamu kena hafal dan salin yang ni. Betul-betul kena ingat. Okey, lepas tu contoh dia tadi aluminium, logam aluminium bergabung dengan oksigen. Dia akan menghasilkan aluminium oxide ataupun aluminium oksida dalam bahasa Melayu. Okey, inilah dia punya uji kaji dia. Di mana serbuk ni lah, ini adalah serbuk bagi aluminium. Kalau dia contoh dia guna logam aluminium, serbuk aluminium lah dia ni. Yang ni pula kita gunakan sebagai wool kaca, kita panggil wool kaca. Wool kaca ni untuk memisahkan antara serbuk potasium manganat 7 dengan serbuk ni supaya dia tidak bercampur. Potasium ni dalam bahasa Melayu dia adalah kalium. Ingat ya, dalam topik ni, dalam soalan exam biasa ni ditanya, apakah fungsi kalium manganat 7? Kalium manganat 7 ni berwarna ungu sebenarnya. Dia boleh menghasilkan oksigen. Dia boleh menghasilkan oksigen. Oksigen yang terhasil dan apabila logam aluminium ni dipanaskan dan berpadu dengan oksigen yang dihasilkan oleh kalium manganat 7 yang dipanaskan, oksigen pergi ke sini dan bergabung dengan logam aluminium. Lepas tu logam aluminium akan bertukar menjadi aluminium oksida. Itulah cara macam mana kita boleh nampak aluminium tu boleh terbakar dengan nyalaan dia tersendiri. Okay. Hablo kalium manganat 7 ni membebaskan gas oksigen apabila dipanaskan. Jadi gambar raja tadi cikgu nak kamu salin, yang ni kena salin. Ini biasa ditanya soalan, apakah peranan kalium manganat 7? Apakah peranan wool kaca yang berada kiri kanan tu untuk menghasilkan serbuk besi? Kalau kita guna besi lah. Kalau kita guna serbuk logam aluminium, serbuk aluminium dengan hablo kalium manganat 7 kiri kanan tu supaya tidak bercampur. Logam yang berada paling atas dalam siri kereaktifan logam adalah logam paling cepat bertindak balas dengan oksigen. Jadi kalium paling cepat bertindak balas dengan oksigen. Salin ya. Okay. Dalam siri kereaktifan logam, bolehkah kita masukkan karbon dengan hidrogen dalam tu sekali? Sedangkan karbon bukan logam, hidrogen bukan logam. Tapi kita sebenarnya kena masukkan benda ni dalam siri kereaktifan logam. Sebab dengan adanya hidrogen dengan karbon ni, kita boleh tentukan kedudukan bagi logam tersebut. Ahli kimia dia menggunakan karbon dengan hidrogen juga untuk menentukan kedudukan kereaktifan sesuatu logam. Okey, dekat sini, macam mana ahli kimia dia gunakan karbon? Okey, di dekat sini dia ada mangkuk pijak. Lepas tu, karbon ni dicampurkan dengan logam oksida. Ini logam oksida pula. Contoh logam oksida aluminium oksida yang sudah bergabung dengan oksigen. Ni contohlah aluminium telah bergabung dengan oksigen. Tadi kan
tindak balas tadi, aluminium, kita bakar dia, dan kalau mana nak tuju menghasilkan oksigen, dia akan menghasilkan aluminium oksida. Ini adalah tindak balas apabila berlakunya tindak balas logam dengan oksigen. Dia akan menghasilkan logam oksida. Logam, jenis logam yang diguna aluminium. Aluminium oksida. Jadi aluminium oksida ni kita boleh pisahkan dia pula dengan oksigen tu tadi. Kita boleh pisahkan dia. Macam mana? Menggunakan karbon. Okey, teknik dia macam mana kita nak pisahkan dia. Hasil uji kaji kita ada beberapa jenis logam. Zinc oksida, aluminium oksida, plumbum oksida. Semua ni dah bergabung dengan oksigen. Jadi kita bakar dia bersama-sama dengan karbon. Jadi selepas dibakar dengan karbon, dekat sini zinc boleh terpisah dengan oksida, di mana oksida ni dia akan bergabung dengan karbon, dia menghasilkan gas karbon dioksida. Jadi zinc boleh terpisah dengan zinc oksida boleh terpisah dengan karbon, di mana oksida bergabung dengan karbon. Jadi dia menghasilkan karbon dioksida. Oksigen tu dah hilang dah sebab atom O bergabung dengan karbon, menghasilkan karbon dioksida. Lepas tu aluminium oksida bakar dengan karbon, lepas tindak balas tidak menghasilkan apa-apa, tetap sama. Plumbum oksida pun tetap sama. Kenapa sama? Okey, disebabkan oleh karbon dapat menyingkirkan oksigen, dia dapat singkirkan oksigen ni. Karbon, kalau karbon ni dibakar bersama zinc oksida, karbon ni dia boleh singkirkan oksigen ni, oksida ni pada logam kerana karbon berada lebih atas daripada logam tersebut dalam siri kereaktifan logam. Ya, apa maksud dia tu? Salin ni Ni maksud dia karbon. Jadi cikgu bagi contoh dia zinc aluminium plumbum. Zinc aluminium plumbum. Zinc aluminium plumbum. Okey. Jadi kita tengok karbon berada lebih atas daripada zinc dan juga plumbum. Jadi yang berada atas lagi daripada karbon adalah aluminium. Jadi karbon ni duduk di antara aluminium dengan zinc. Jadi aluminium ni okey, dekat sini zinc dia boleh terpisah dengan oksida dia. Jadi zinc menghasilkan zinc dengan karbon dioksida. Satu lagi kita ada plumbum oksida. Plumbum oksida juga akan terpisah dengan plumbum, di mana oksida akan bergabung dengan karbon menghasilkan karbon dioksida. Jadi dekat sini kita dah nampak zinc dengan plumbum boleh terpisah jika dibakar bersama dengan karbon. Manakala aluminium oksida tidak boleh terpisah. Daripada asal aluminium oksida dengan karbon, dia menghasilkan aluminium oksida dengan karbon juga walaupun dibakar dengan karbon. Kenapa jadi macam tu tadi? Okey, iaitu karbon ni dia boleh singkirkan kalau dia berada lebih atas berbanding logam itu. Bermaksud karbon ni dalam siri keaktifan logam dia berada atas berbanding zinc dengan plumbum. Manakala aluminium berada lebih atas daripada dia. Okey. Aluminium berada, tengok dekat sini, aluminium berada lebih atas daripada karbon. Jadi karbon ni dia tidak boleh pisahkan aluminium oksida kalau dia dalam bentuk mineral aluminium oksida. Tapi karbon dia boleh pisahkan zinc oksida, boleh pisahkan ferrum oksida, stannum oksida, plumbum oksida, cuprum oksida. Dia boleh pisahkan oksida-oksida tersebut menjadi, contoh dia zinc oksida dibakar dia akan jadi zinc dan juga karbon dioksida, di mana karbon ni dia boleh pisahkan oksida dengan logam tersebut. Boleh faham? Sebab karbon berada lebih atas, lebih aktif berbanding logam di bawah. Jadi karbon ni boleh digunakan untuk memisahkan logam oksida di bawah ni. Kalau logam ni logam saja nama, tapi logam ni kalau dia bergabung dengan oksigen dia akan jadi oksida.
zinc oksida, ferum oksida. Jadi kita boleh pisahkan zinc oksida ni menggunakan karbon sebab karbon berada lebih atas berbanding logam-logam di bawah. Boleh faham Okey, selain pada karbon, ahli kimia juga menggunakan unsur hidrogen untuk memisahkan logam tersebut. Okey, di mana dekat sini macam mana kita nak hasilkan gas oksigen? Di mana tindak balas logam, okey, dekat sini kita nak pisahkan oksida logam. Ni oksida logam. Contohlah kalau kita ada zinc oksida dekat sini, zinc oksida. Jadi kalau kita nak hasilkan gas hidrogen ni melalui tindak balas iaitu logam, kita ambil logam apa-apa pun, zinc pun boleh, aluminium pun boleh. Logam kalau dia bertindak balas dengan asid sulfurik ataupun apa-apa jenis asid. Okey, larutan kupron 2 sulfat ni untuk sebagai elektrolit saja untuk mempercepatkan proses tindak balas. Sebenarnya asid kalau bergabung dengan logam, asid kalau dia bercampur dengan logam, apa-apa logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen. Dia boleh menghasilkan gas hidrogen. Kamu kena ingat. Contoh dalam makmal, cikgu ambil yang kita guna untuk bakar-bakar ikan apa semua tu, pembalut aluminium tu, cikgu masukkan ke dalam asid, dia boleh bertindak balas dan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen tu tadi akan melalui kalsium klorida kontan, di mana gas ni dalam bentuk wap, iaitu dalam bentuk wap air. Wap yang sejuk lah. Okey, dia keluar wap ni, dia akan lalu dekat klorida kontan ni, gas tu akan jadi kering dan gas tu akan melalui tiub ni dan gas hidrogen akan keluar melalui tiub ni. Gas hidrogen ni akan bertindak balas dengan oksida logam, contoh zinc oksida. Jadi dekat sini ahli kimia boleh tahu logam manakah lebih cepat menghasilkan terbakar. Kita tengok hidrogen, dia terbakar juga ke? Okey. Dengan hidrogen, kehadiran hidrogen juga boleh menghasilkan letupan. Gas hidrogen ni sebenarnya dia boleh menghasilkan letupan. Letupan dan terbakarlah kalau menghasilkan letupan ni. Jadi hidrogen kalau bergabung dengan aluminium oksida tidak berbara dan aluminium oksida berwarna putih, di mana hidrogen tidak menurunkan aluminium oksida. Maksudnya hidrogen ni tidak boleh digunakan untuk memisahkan aluminium oksida. Kenapa? Dekat sini pula hidrogen zinc oksida pun dia tak boleh juga, tak boleh menurunkan. Tapi kalau ferum dia boleh turunkan. Kenapa dia boleh turunkan? Kita tengok balik dekat sini. Okay. Dekat sini zinc dengan aluminium dia tak boleh kan? Zinc dengan aluminium. Zinc dengan aluminium dekat sini kamu perasan tak? Zinc dengan aluminium berada lebih atas daripada hidrogen. Jadi maksudnya zinc ni dengan aluminium ni tidak dapat digunakan untuk memisahkan zinc oksida ataupun aluminium oksida menggunakan hidrogen sebab mereka lebih reaktif berada di atas. Tapi kalau ferum oksida, timah oksida tadi, plumbum oksida kan? Contoh dia bagi plumbum oksida. Mana ni? Okey, plumbum oksida. Plumbum ke? Okey, ferum. Ni plumbum oksida pun dia boleh pisahkan. Logam plumbum dihasilkan. Maksudnya plumbum boleh dipisahkan dan hidrogen menurunkan plumbum oksida kepada plumbum. Maksudnya plumbum oksida ni boleh dipisahkan dengan oksida tersebut. Okey. Jadi dekat sini kita boleh nampak plumbum boleh dipisahkan. Plumbum oksida boleh dipisahkan menggunakan hidrogen. Apa-apa logam yang berada di bawah pada hidrogen, kalau dia dalam bentuk oksida, ferum oksida, timah oksida, plumbum oksida, kuprum oksida, dia boleh dipisahkan menggunakan hidrogen. Jadi hidrogen ni boleh digunakan untuk membakar bersama-sama dengan ferum oksida ni. Jadi ferum oksida ni terpisah, dia akan jadi ferum sahaja. Okey. Jadi karbon pun boleh digunakan untuk memisahkan logam-logam oksida juga, tapi karbon dia berada atas sedikit daripada zinc. Jadi perbezaan hidrogen dengan karbon ni hanya satu logam sahaja kelebihan untuk karbon, iaitu zinc. Hidrogen sama seperti karbon, cuma dia kurang
zinc sahaja. Yang lain, hidrogen dengan karbon, dia tidak boleh pisahkan oksida logam bagi aluminium oksida, magnesium oksida, kalsium oksida, natrium oksida, kalium oksida. Jadi, kalau logam yang 5 ke atas ni, dia tidak boleh dipisahkan menggunakan karbon dengan hidrogen. Kalau dibakar dengan karbon pun, dibakar dengan hidrogen sekalipun, kalium oksida tetap dalam kalium oksida, natrium oksida tetap dalam natrium oksida. Kalau yang lain semua boleh dipisahkan, dia menghasilkan logam tunggal sahaja. Begitu sahaja untuk topik kali ini. Okey, cikgu nak kamu salin betul-betul ya. Tak faham? Telegram cikgu. Alright.